Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini dah sampai hari yang ke-28 Ramadan. Sekejap tuan-tuan, pejam celik dan habis Ramadan dah. Dan pagi ni kita buat sikit dalam 15 minit sinopsis juzuk 28 sempena hari yang ke-28 Ramadan. Ayat yang dibacakan tadi pun daripada juzuk yang ke-28. Juzuk 28 ni tuan-tuan ada beberapa surah. Itu surah Al-Mujadalah. Ada yang baca Mujadalah, ada yang baca Mujadilah. Dua ni ada pandangan tersendiri. Cerita surah Al-Mujadalah ni yang paling utama kisah seorang wanita yang telah diziharkan oleh suami dia. Dia pun pergi jumpa Nabi, dia mengadu ke Nabi. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Allah Ta'ala ni memang Tuhan yang maha mendengar. Aku duduk bahagian ujung rumah. Wanita datang jumpa Nabi, dia cakap perlahan, bisik-bisik. Aku dengar ujung-ujung. Tetapi selepas wanita tu mengadu ke Nabi, turun ayat awal surah Al-Mujadalah. Allah Ta'ala cerita apa? Mengenai Allah dengar kata-kata wanita yang bertemu dengan kamu dan mengadu tentang suami dia. Suami dia itu ia telah menziharkan dia. Jadi berdasarkan kisah ini, Allah Ta'ala Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan zihar ni dia lebih kepada budaya Arab. Kita orang Melayu ni payah sikit nak jadi zihar. Zihar pada suami orang Arab ni, dia marah ke isteri dia. Dia kata belakang kamu macam belakang mak aku. Bila dimaksudkan begitu, dia nak ceraikan isteri dia tapi tak mau cerai betul, dia nak gantung. Jadi siapa-siapa yang tarik balik zihar tu, dia ada hukuman-hukuman. Contohnya dia kena merdekakan hamba, bagi makan dan sebagainya. Dan zihar ni saya pernah baca, dia kata apa? Lain pada budaya Arab, bangsa Arab almost impossible nak berlaku zihar. Sebab pada orang Arab zihar ni dia keluar dengan marah dan juga kebencian. Kemudian antara yang disebut juga dalam surah Al-Mujadalah ini mengenai bisik-bisik. Ayat 10. Allah kata bisik-bisik yang biasa mengandungi benda-benda negatif, mengumpat, buat perancangan jahat, ini adalah daripada godaan syaitan. Allah kata innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya bisik-bisik yang negatif ni tergolong daripada tipu daya setan. Jangan pula kita kata siapa yang nama dia najwa ni nama jin, nama setan. Dua perkara berbeza tu. Tak betul tu. Kemudian ayat 11 Allah Ta'ala cerita mengenai adab dalam majlis. Contoh kita berada dalam majlis, lepas tu pengurusi ataupun pemilik majlis minta supaya kita lapangkan tempat, isi tempat kosong. Pada masa itu kita kena bertindak seperti yang dia minta. Sebab dalam ayat ni Allah Ta'ala mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi kalau kita boleh buat, itu tanda-tanda kita ni ada iman dalam diri kita dan kita menghormati tuan rumah. Sampai gitu sekali. Dan ayat 11 kan kalau kita luaskan lagi dan skop moden sekarang ni, WhatsApp group lah. WhatsApp group tu dia ada admin dia. Admin dah bagi tahu. Group ni untuk bincang ni sahaja. Tetapi tiba-tiba habis semua benda. Orang kata gajah rimah habis masuk belakang dalam WhatsApp group tu. Itu pun kalau kita diberi peringatan oleh admin group supaya fokus pada benda ni sahaja, kita jangan bawa ke lain. Dan itu termasuk dalam ayat yang ke-11 kalau kita nak buat tafsiran yang lebih moden. Seterusnya surah Al-Hashr. Al-Hashr ni masuk pengusiran. Surah ni tuan-tuan cerita mengenai Yahudi Bani Nadir yang telah mencuba untuk membunuh Rasulullah, diusir keluar daripada Madinah. Itu kita boleh baca pada ayat yang kedua sampailah ayat yang ke-7. Dan dalam surah ini juga Allah Ta'ala cerita mengenai kualiti beberapa kategori sahabat. Contohnya ayat yang ke-9, orang Ansar di Madinah. Yang mereka ni Allah Ta'ala sebut pada ayat 9 ni ada satu sifat yang sangat hebat, iaitu ithar, mengutamakan orang lain melebihi diri sendiri. Ini pun satu akhlak yang kalau kita kena latih biar ada. Dan alhamdulillah dalam bulan Ramadan ni kita memang Allah Ta'ala latih supaya jadi ithar, mengutamakan orang lain. Contoh paling mudah lah, masa buka puasa kita sampai awal kita ambil lauk lebih, lalu orang lain nak datang kemudian ni lauk dia tak cukup. Dan pada masa itu kita boleh diuji dengan sifat isar. Kita boleh je ambil lauk kita ni, lepas ni kita makan tak habis pun buang dalam tong sampah. Pada masa kita tengok kawan kita sampai lambat, kita pun isar utamakan dia, kita beri hak kita tu ke dia. Ini antara benda-benda hak payah nak boleh, payah nak buat.
Sama juga ayat 11 sampai ayat yang ke-16 yang Allah Ta'ala cerita mengenai persekutuan yang wujud antara orang Yahudi Madinah dengan orang munafik. Dan ayat surah Al-Hashr ayat 21 sampai 24 ni sangat popular lah. Allah Ta'ala kata bagaimana kalau dia turunkan Al-Quran kepada bukit, bukit pun akan hancur berkecai kerana takutkan Allah. Sebab Al-Quran ni sangat hebat. Turun ke gunung, bukit pun bukit akan berkecai. Kemudian cerita mengenai nama-nama Allah ni ayat 22 sampai 24. Allah Ta'ala sebut sikit sifat-sifat Allah ataupun nama-nama dia yang sangat bagus untuk kita gunakan sebagai doa kita. Okey, surah berikutnya Al-Mumtahanah, wanita yang diuji. Cerita wanita yang diuji ini selepas perjanjian Hudaibiyah, antara isi perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijri, mana-mana orang Mekah yang lari ke Madinah mesti dihantar balik ke Mekah. Tetapi kalau orang Madinah murtad keluar Islam pergi ke Mekah, mereka tak perlu dihantar balik ke Madinah. Lepas perjanjian Hudaibiyah tu ada seorang wanita, dia ni Muslim, lari daripada suami dia daripada Mekah pergi ke Madinah. Jadi kalau ikut perjanjian tu kena hantar balik lah. Allah Ta'ala pun turunkan ayat yang ke-10 dan juga 11 memberi pengecualian. Hak kena hantar balik tu kalau lelaki, tapi kalau perempuan yang beriman lari pada suami dia pergi ke Madinah kerana Islam, orang macam ni tak perlu dihantar balik. Sebaliknya orang Madinah kena bayar mahar perkahwinan kepada bekas suami dia hak kafir itu. Dan surah Mumtahanah ni antara benda yang menarik juga tonton kisah mengenai Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni sahabat Nabi. Bila Nabi buat perancangan untuk menggempur kota Mekah pada tahun ke-8 Hijri selepas selepas orang Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah, bila Nabi dah rancang cantik semua sekali nak gempur Mekah, Hatib ni senyap-senyap ditulis surat. Hantar surat kepada saudara mara dia di Mekah supaya bersiap sedia sebab Nabi akan masuk ke Mekah. Jadi berikutan bila dihantar surat tu, Allah Ta'ala pun bagi tahu kepada Nabi melalui Jibril. Nabi pun hantar 3 orang sahabat dia cross tengah jalan, ambil surat tu daripada pembawa surat. Lalu surat tu dihantar balik ke Madinah. Nabi pun panggil lah Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi pun tanya kenapa membuat lagu ni. Hatib pun dia kata, aku tidak munafik ya Rasulullah, tapi aku buat lagu sebab aku risau keselamatan keluarga aku di Mekah. Waktu berikutan itu turunlah ayat 1 sampai ayat yang ketiga menegur orang beriman. Jangan ambil musuh-musuh yang memusuhi Islam ini sebagai teman rapat. Dan Hatib ni tuan-tuan, ketika peristiwa ini berlaku, Sayyidina Umar nak bunuh dia. Sayyidina Umar nak pancung kepala dia. Lepas tu Nabi pun tegur. Nabi kata, Umar, Hatib ni ahli Badar, orang yang terlibat dalam perang Badar. Dan orang yang terlibat dalam perang Badar ni dia ada kedudukan yang sangat istimewa di sisi Tuhan. Kemudian surah Al-Mumtahanah juga ayat 8 dan 9. Hak ni penting tuan-tuan. Allah Ta'ala cerita 2 kategori kafir. Satu kafir yang tidak memusuhi umat Islam, iaitu kafir zimmi. Satu lagi kafir harbi. Kafir harbi itu yang memusuhi umat Islam. Hak ni kalau kita bertemu dengan mereka dalam perang, kita kena bunuh mereka. Jadi kita di Malaysia ni hidup dalam masyarakat majmuk, agama berbeza. Kita kena tengok kita duduk dalam kategori mana. Dan saya boleh katakan bukan Islam di Malaysia ini adalah kafir zimmi yang tak boleh kita kategorikan sebagai kafir harbi yang kita nak perangi, bunuh dan sebagainya. Seterusnya surah As-Saff. Surah As-Saff ni kenapa dia makan saf, bersaf-saf, sebab Allah Ta'ala cerita di sini bagaimana Allah Ta'ala suka kepada orang yang nak berjuang pada jalan Allah dalam saf-saf tertentu, seperti binaan yang kukuh. Dan surah ini juga Allah Ta'ala cerita mengenai Nabi Musa dianiaya oleh Bani Israel. Dan cerita Nabi Isa alaihissalam bagaimana baginda memberitahu pada ayat ke-6, dia ni datang nak bawa khabar gembira, lepas dia ni akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad ataupun Muhammad. Ini antara petanda yang dah disebut dalam kitab Taurat dan juga Injil tentang kelahiran Nabi akhir zaman, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ni antara isi dia teguran Allah kepada Yahudi Madinah yang perasan diri mereka ni wali. Kemudian dalam surah Al-Jumu'ah juga cerita mengenai kepentingan solat Jumaat. Dan lepas habis solat Jumaat, Allah Ta'ala suruh keluar bekerja pada ayat yang ke-10. Munafik. Surah Munafiqun. Ini cerita pasal orang munafik. Dan antara yang menarik dalam surah Munafiqun ayat yang ke-10 tu, Allah Ta'ala cerita mengenai sedekah.
Sedekah ni tuan-tuan antara benda yang akan kita sesali lepas kita mati besok. Sebab dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, sedekahlah kamu belanjakan harta kamu daripada apa yang Allah Ta'ala rezekikan sebelum sampai kepada kamu mati. Sebab bila dah mati, orang yang nak mati tu ataupun orang yang dekat-dekat nak mati, dia mula menyesal dan dia minta supaya ditangguhkan ajal dia sehingga satu tempoh lain. Sebab apa? Fa as-saddaq, aku nak bersedekah, dia kata, dan wa akum minas salihin. Jadi sekaranglah kalau kita nak bersedekah, bukan lepas mati baru mengharap. Seterusnya surah At-Taghabun. Taghabun ni penyesalan, dan surah ni Allah Ta'ala cerita mengenai kiamat itu adalah hari penyesalan. Dan dalam surah ini ayat yang ke-14 ni Allah Ta'ala cerita bagaimana isteri kita dan juga anak-anak kita boleh jadi musuh kalau tak kena cara. Musuh macam mana? Yang menghalang kita daripada buat benda baik. Dan cerita kenapa ayat 14-15 ni turun, ada segelintir Muslim di Mekah masuk Islam di tangan Nabi. Bila keluar arahan hijrah, dia tak mahu hijrah sebab sayang ke anak isteri. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat ni tegur mereka. Kemudian surah At-Talaq. At-Talaq ni cerita pasal cerai. Dan surah At-Talaq ni tuan-tuan yang paling popular ayat 2 dan juga 3. Hak ni kalau tak tahu ayat ni bukan orang Melayu lah tu. Ayat 2 dan 3 ni Allah Ta'ala sebut. Dia kata apa? Bila dah habis, sampai tempoh habis iddah tu, kamu ada pilihan kepada isteri kamu. Nak cerai ataupun nak rujuk. Dan di hujung ayat 2 ni Allah kata, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala beri jalan keluar kepada dia. Kemudian wa yarzuquhu. Wa yarzuquhu ni awal ayat yang ketiga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang mana kita panggil ayat 1000 dinar. Cuma ayat-ayat ni tuan-tuan kena beringat. Ayat 1000 dinar ni tak boleh dibaca dalam solat sebab dia tak lengkap. Kalau nak baca ayat 1000 dinar dalam solat, kena mula daripada pangkal ayat kedua. Bunyi dia fa idza balaghna ajalahunna, lepas tu sampailah habis ayat 3. Sebab surah At-Talaq ni ayat 1000 dinar dia tak lengkap. Mula pada wa man yattaqillah tu di hujung juz ayat 2. Umpama dia kita baca bismillahirrahmanirrahim, rabbil alamin, arrahmanirrahim, kita tinggal alhamdulillah. Dan ayat 1000 dinar tuan-tuan, amal bukan suruh amal baru dah murah rezeki. Allah Ta'ala suruh bertakwa. Walaupun kita tak amal ayat ni, kalau kita jaga takwa kita dengan Allah, insya-Allah kita akan murah rezeki dan Allah Ta'ala beri jalan keluar. Dan banyak gelah isu-isu dalam surah At-Talaq ini, macam iddah, apa hak wanita dan sebagainya. Dan terakhir sekali tuan-tuan, kita baca tadi dalam salat subuh. Ini surah terakhir dalam juzuk yang ke-28, surah At-Tahrim. At-Tahrim cerita mengenai pengharaman. Sebab apa? Demi nak menjaga hati para isteri baginda, Nabi telah bersumpah akan mengharamkan makan madu. Jadi berikutan sumpah tu Allah Ta'ala tegur. Dan Allah Ta'ala macam beri amaran kepada isteri Nabi yang buat hal, kalau sekiranya Allah nak, dia boleh arahkan Nabi supaya ceraikan isteri-isteri dan beri ganti isteri yang lain. Dan dalam surah ini juga Allah Ta'ala sebut tanggungjawab suami, kena jaga anak-anak isteri, ahli keluarga daripada api neraka. Dan surah ini juga Allah Ta'ala suruh kita bertaubat. Taubat pula taubat nasuh, bukan taubat biasa. Taubat nasuh ni taubat sungguh-sungguh. Dan bila kita bertaubat dengan taubat yang nasuh, yang betul-betul, Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurga. Dan ayat yang ke-8 ni tuan-tuan pernah popular sekejap hari itu dalam kalangan orang Melayu. Bila fenomena supermoon, bulan tu makin dekat dengan bumi besar dan sebagainya, lalu orang pun sebarlah ayat yang ke-8. Tapi masalah dia ambil bahagian hujung. Dia kata doa ketika melihat supermoon, dia pun ambil bahagian hujung. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Tuhan, sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampunkan dosa kami. Ini masalah orang kita lah, setengah-setengah tu. Orang share je, tak tahu hujung pangkal tu share. Ayat ni sebenarnya cahaya di sini merujuk kepada cahaya selepas kita diaudit, dihisap. Lepas manusia diaudit, dihisap di padang mahsyar, manusia ni kena cross, kena merentasi ataupun melintas neraka atas titian sirat. Dan pada masa itu Allah Ta'ala akan beri cahaya kepada orang beriman. Cahaya itu Allah Ta'ala sebut apa? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya itu akan berjalan di depan dan juga belah kanan. Dan pada masa itu orang munafik pun Allah Ta'ala beri juga cahaya. Tapi bila mereka nak melintas titian sirat, cahaya mereka dipadamkan. Sebab apa? Allah kata pada muka kamu lah. Sebab dulu masa di dunia kamu cuba tipu Allah dengan sifat munafik kamu. Jadi hari ini Allah Ta'ala balas tipu daya mereka dengan cara beri dulu cahaya,
kemudian padamkan cahaya itu. Jadi pada masa tu orang munafik pun kaluk lah, minta dengan orang beriman sedikit cahaya. Orang beriman kata tak boleh. Dan pada masa tu orang beriman pun berdoa, ya Allah sempurnakan cahaya kami, ampunkan dosa kami supaya kami boleh melintasi titian sirat. Dan terakhir sekali ayat 10, 11, 12 ni Allah bagi contoh wanita-wanita yang kafir dan juga beriman. Contoh ayat 10 ni Allah kata wanita yang berada di bawah dua lelaki yang saleh, isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah dua lelaki yang saleh, tapi kedua-duanya telah mengkhianati suami mereka, akibatnya mereka dihumban ke neraka. Tuan-tuan, ayat ni penting sebab ada setengah orang yang agak cuai. Dia kata suami kena beringat, sebab apa awak ni akan tanggung dosa isteri. Tak betul. Suami tidak akan tanggung dosa isteri. Suami cuma akan tanggung dosa dia yang tidak mendidik isteri. Kalau kita kata suami tanggung dosa isteri, kita akan menyanggah banyak ayat Quran. Allah kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang ni tidak akan tanggung dosa orang lain. Dan kalau kita kata suami kena tanggung dosa isteri, umpama kita kata manusia pertama dan kedua yang akan tanggung dosa isteri adalah Nabi Nuh dan juga Nabi Lut alaihi salam, kerana dua isteri mereka adalah orang yang kafir. Jadi kena beringat ayat-ayat tu kena cek betul-betul. Setakat tu dulu tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan perkongsian pagi ini beri semangat kepada kita untuk terus tadabbur Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.